Tuan-puan, Ustazah ulas sikit ya. Mungkin kita banyak dengar kisah-kisah kematian kan. Kalau seorang suami meninggal dunia, isteri tu dalam iddah kan, 4 bulan 10 hari. Sangat wajib jaga segala tata cara, adab dan peraturan semasa isteri dalam keadaan iddah. Jangan sampai ya Allah, janganlah kita jahil sangat tuan-puan. Bukan kita ni berilmu sangat, tapi ni bab yang akan berlaku kat kita semua. Boleh jadi. Kena ambil tahu. Sebab itu penasihat kena ada. Rujuk dalam benda-benda ni pada orang yang arif. Kena tengok tuan-puan, isteri nak jaga iddah suami meninggal ni tuan-puan, sampai kubur pun tak boleh pergi. Tak payah pergi kubur, bukan kita pun nak ngangkat nak apa. Sedih memang sedih. Sebab sedih yang diraikan sedih tu lah Allah bagi iddah pada wanita, berkabung lagi. Dia tak ada berkabung ya pada semua kematian kecuali wanita kematian isteri. Sebab kematian suami, kan dah LGBT pula kan. Ya, wanita kematian suami meraikan kesedihan lah tu, tak payah keluar. Kecuali memang ada satu keperluan mendesak, keperluan yang sangat mendesak. Yang lain-lain sabarlah 4 bulan 10 hari. Ya, ini kan pula kalau tak jaga dari segi aurat. Ini kan pula kalau tak jaga dari segi ikhtilat antara lelaki dan perempuan. Itu menyakitkan si mati tuan-puan sekalian. Jadi nak betul-betul sayang yang betul-betul asli sayang dan kasih kerana Allah, mesti dasar dengan ilmu. Mesti balik kepada apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sahabat-sahabat kita diuji dengan kehilangan suami, sampaikan nasihat-nasihat ini. Mungkin dia lupa, mungkin dia tak tahu. Dia tak tahu nak buat macam mana, memang tak tahu. Kita sampaikan, ya, suarakan. Dan kadang-kadang ini pun jadi tanggungjawab pendakwah juga ya. Kena suarakan, kena cakap, kena pergi hantar wakil, nasihatkan. Lepas kita buat semua tu tak apa kalau orang tak nak terima itu dah tak apalah. Tapi kena nasihat. Sebab kita bimbang satu je, dia tak tahu. Dia jahil. Jadi kena ditolong bantu. Kalau tak tuan-puan, implikasi kepada jiwa kita ya. Tengok macam mana golongan yang betul-betul nak jaga jiwa ni tuan-puan sekalian. Ya Allah, didik hati nurani dengan adab dengan Allah, adab dengan manusia. Satu pihak lagi, kalau membiarkan jiwa tu lepas ya, tanpa peraturan, tanpa rujuk sistem yang Allah turunkan, itu berpotensi sekali menjadi nafsun ammarah. Perintah yang sampai untuk kita tu semua daripada nasihat nafsu syaitan semata-mata. Baik, muslimin muslimat sekalian, ayat yang selanjutnya. Saya kata tadi nak bagi berapa ayat? 3 kan ya. Yang selanjutnya ada pada surah Taha ayat 124. Muslimat boleh cek juga ya. Bimbang Ustaz tersilap juga sebut nama surah ataupun ayat. Ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang punah ranah, kehidupan yang sempit, kehidupan yang lintang pukang. Bukan saja masa hidup kat dunia, hidup dalam keadaan yang sempit, yang lintang pukang tuan-puan sekalian. Bahkan apa Allah kata, kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia sama macam ayat tadi ya. Kamu tinggalkan peraturan Allah, kamu tinggalkan peringatan Allah, kamu tinggalkan Al-Quran, Allah yang akan jadikan setan tu kawan kamu. Ya, Allah yang akan jadikan, yang akan ikat, belenggu kamu, keliling kamu syaitan.
Wal-iyazubillah. Masuk ayat ni pula. Siapa yang tinggalkan peringatan Allah, siapa yang tinggalkan berpaling. Berpaling ya tuan-puan. A'radha ni makna berpaling. Tak ingin, tak nak. Pandang lekeh semua tu. Ya, tak moden, ortodok, macam-macam lah cakap pada ajaran Allah. Berpaling. Bukan orang lain tuan-puan. Allah yang akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Dan manusia tu akan bertanya kepada Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau sekarang himpunkan aku di mahsyar dalam keadaan buta, padahal dulu aku boleh melihat? Maka Allah jawab, inilah hari aku akan melupakan engkau, seperti mana hari engkau melupakan aku. Ya, ini adalah satu timbal balas yang berlaku dalam hidup manusia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara ciri besar kepada nafsu amarah adalah nafsu yang langsung, dia tidak mengikut panduan daripada Al-Quran, nafsu yang berpaling daripada Al-Quran. Yang menjadi pedoman ataupun penasihat dia adalah dirinya sendiri, nafsunya sendiri, nafsu yang jahat, ataupun tuan-puan sekalian, syaitan ya, yang mengelilingi dia menjadi penasihat dia. Ada sebuah doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ustazah ada doa. Ya, doa ni Ustazah bagi pada wakil surah Ikhwan, minta tolong foto state. Ya, ada sebahagian dah dapat ya, tapi ada sebahagian Ustazah pun tak sempat nak foto state banyak-banyak lagi. Boleh ambil gambar, boleh nanti share dalam grup WhatsApp, semua boleh ya. Tapi Ustaz dah tulis doa ni. Doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Amalkan. Kita dah tahu dah jahatnya setan. Ya, kita tahu dah musuh yang sangat nyata. Kita tak nak perjalanan kita untuk memperolehi, menikmati nafsul mutmainnah itu ya, jadi sukar sangat kerana gangguan syaitan dan sekutu-sekutunya. Maka tolong amalkan doa ini, iaitu doa yang Nabi ajar pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'a aw ajurrahu ila muslim. Nabi pesan pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kamu baca pagi, kamu baca petang, dan kamu baca ketika mana kamu berada di atas pembaringan untuk tidur. Maksud doa tu perfect tuan-puan sekalian. Wahai Allah, Tuhan yang maha mengetahui segala yang ghaib dan segala yang nyata. Fatiras samawati wal ard, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Rabba kulli syai'in wa malikah, Tuhan segala sesuatu dan pemilik segala-galanya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang ada dalam diriku sendiri. Khalifah Umar Abdul Aziz dalam satu keadaan ya tuan-puan, situasi Khalifah Umar sedang menyampaikan khutbah ataupun syarahan ataupun kuliah ya. Jadi tiba-tiba Sayyidina Umar, Khalifah Umar Abdul Aziz baru cakap sekejap, berhenti dah. Terus tutup dah. Ya, tutup khutbah, tutup tazkirah. Dan ini menyalahi kebiasaan yang selalu Khalifah Umar buat. Jadi sahabat bertanya, wahai Khalifah, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah, kenapa hari ni kau ceramah sekejap je? Ya, apa jawab Khalifah? Tadi aku telah dapat mengenal pasti bahawa telah datang dalam hati aku niat yang selain Allah dalam ucapanku. Dah perasan dah, lain dah niat ni, lain dah. Asal tadi bagi khutbah, asal tadi bagi ceramah, asal tadi mengajar, asal bagi kuliah lillahi ta'ala.
Nak buat sebab nak ajak manusia kepada Allah. Kan? Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ada lagikah perkataan yang lebih baik banding dengan perkataan yang mengajak manusia kepada Allah? Mungkin asal-asalnya macam tu. Tapi kata Khalifah Umar Abdul Aziz, tengah-tengah aku ceramah, tengah-tengah aku berkhutbah ni, tengah bercakap, aku dapat perasan dah. Niat aku dah lari, niat dah tergelincir, bukan lagi dihadap kerana Allah, tapi sudah kerana yang selain Allah. Maka tak ada makna dah aku bercakap lagi. Maka aku berhenti, pendekkan, dan aku berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan dalam diriku sendiri. Tengok kecenderungan nafsu, tuan-puan sekalian. Kalau tak didik, kalau tak latih, kalau tak cari ilmu, nanti sudahnya amarah. Semua yang kita buat demi untuk apa? Pandangan yang selain Allah. Habis. Tak ada apalah hidup kita, tuan-puan. Sayang sangat. 50 tahun Allah bagi hidup hanya untuk dapatkan pandangan manusia. Seolah-olah kita datang daripada manusia, kembali kepada manusia, kerana manusia, untuk manusia. Padahal inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sayang. Sebab amarah tadi. Ya, nafsu ni dia memang kesenangan dia adalah dengan apa benda yang nampak terang, nampak dekat, nampak segera. Kita tak mendidik, kita tak isi dengan tarbiyah imaniyah, tak masukkan iman, tak tanamkan tauhid, memang sesat tuan-tuan. Jadi tengok, doa tadi minta apa? Yang Nabi ajar pada Sayyidina Abu Bakar tadi, wahai Allah, aku berlindung daripada kejahatan diriku sendiri. Takut kat dalam ni dah ada dah kejahatan. Ya. Wa min syarri syaitan wa syirkih, dan daripada kejahatan syaitan dan sekutu-sekutunya. Wa syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'a, dan aku berlindung ya Allah agar aku tidak melakukan kejahatan kepada diriku sendiri, au ajurrahu ila muslim, atau kejahatan kepada muslim yang lain. Ini doa nak jadi baik. Doa nak minta supaya mudah jadi baik. Doa nak minta supaya terlindung daripada syaitan. Jauh. Bukan kata syaitan jadi qarin, tak. Jauh. Jadi mohon, kata Nabi, pagi, petang dan saat kamu berada di atas pembaringan untuk tidur. Minta berlindung daripada syaitan yang sentiasa berusaha untuk menyesatkan kita.